Okay. Okay. Go ahead. One more. Boleh mula? Oh, no. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatin mubarakatin min 'indillahi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Seluruh warga kaki tangan petugas-petugas masjid negara yang dirahmati Allah sekalian, khususnya pada sidang penonton pelayar-pelayar Facebook di ruang majlis pengajian pada malam ini dari Masjid Negara Kuala Lumpur, dan mereka-mereka yang bakal mengikuti rancangan ini nanti ataupun siaran ini nanti, mengikuti ruang-ruang sharing yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Facebook kita. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana sekalipun dalam suasana tersekat, terhalang, terkurung, ya, semuanya terbelenggu dengan PKPB ni, ya, kita perlu bersyukur masih ada ruang-ruang yang selesa yang masih kita boleh lakukan. Antaranya, ya, kita masih boleh mengaji dalam ruang-ruang online seperti umpama ni. Kita masih boleh mengerjakan ibadah solat, ya, walaupun dengan SOP yang agak ketat. Tapi percayalah, apa yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan, pihak berkuasa, semuanya mengandung maksud. Apatah lagi kita mengikut apa yang telah disebut oleh kaedah fiqh menyebut bahawa tasarruful imam manutun bil maslahah, ya, tindak tanduk ataupun keputusan, ya, pemimpin itu adalah berkait rapat, bergantung kuat dengan maslahah keperluan kehidupan kita. Ya, mungkin ada pendapat-pendapat kita yang kurang tak selari dengan apa yang diputuskan oleh pihak kerajaan, tapi ingat, bila mana ketetapan yang telah diputuskan oleh pemerintah, qadi, ya, itu merupakan satu jalan penyelarasan untuk menjamin keharmonian, ya. Sebab itu disebut dalam satu kaedah fiqh, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, ya, ketetapan seorang qadi, ya, seorang pemimpin, seorang pemutus hukum, oleh amri itu, ya, mengangkat semua perselisihan. Maka oleh kerana Allah dah lantik, ya, beberapa individu untuk menjadi pemimpin dalam hal-hal agama secara khususnya, maka apa yang telah diputuskan, apatah lagi semua itu, ya, melalui proses-proses yang sangat terperinci, mudzakarah, perbincangan, itilak dan sebagainya, maka kita hormatilah. Ya, terdengar suara sumbang di sana dan di sini tentang SOP-SOP yang kita keluarkan, tapi begitulah, ya, keperluan mentaati pimpin, apatah lagi dengan perkara-perkara yang membawa masalah kehidupan kita, perlulah kita, ya, terima dengan akur, dan kiranya ada perkara-perkara yang masih belum kita dapat terima dengan baik, maka yakinlah bahawa ketetapan ini adalah ketetapan pemimpin yang perlu kita patuhi, ya, yang perlu patuhi untuk menjamin keselarasan dalam pengamalan, ya, amal ibadah di masa PKPB ini secara khususnya. Salawat dan salam kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita masih dalam Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita ini bakal melimpahkan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, malam ini giliran saya untuk, ya, bersiaran di ruang Facebook Masjid Negara ini untuk menyampaikan kuliah pengajian bulanan kita, dan insya-Allah malam ni saya akan menyambung pengajian berkenaan dengan adab-adab selepas solat, ya, zikir-zikir yang dibaca selepas solat dan ambilannya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara zikir yang paling popular selepas sembahyang ni adalah astaghfirullahal azim. Ya, zikir ini, ya, sama ada disebut dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah,
Ya, sebab disebut istaghfara thalathan, Nabi menyebut istighfar 3 kali. Ataupun dengan lafaz yang lebih sempurna, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz ini pun jadi perbahasan, polemik hari itu seketika. Sama ada dibaca dengan al-hayyul qayyum ataupun al-hayyul qayyum. Kalau kita tengok perbahasan dalam kitab-kitab yang terdahulu, Imam At-Tirmizi antaranya menyebut, Imam Al-Baihaqi juga pernah menyebut bahawa dua-dua lafaz ini diterima pakai. Saya tak mahu berpanjang bercerita tentang hukum apapun kaedah nahunya di sudut bahasanya, tapi cukup kita katakan bahawa kalaulah satu benda itu tak betul dan di sudut maknanya rosak, di sudut perbahasan tarkib Arabiahnya pun mengandung maksud yang rosak, tentulah ulama dulu dah lama meragu, dan benda ni dah diamal sekian lama. Jadi boleh saja kita baca dengan astaghfirullahal azim. Memang al-azimah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita baca dengan hayyul qayyum sejak sekian lama baca begitu, maka kita anggap itu jumlah yang mustaqillah daripada jumlah yang pertama tadi, jumlah yang berasingan. Tapi kalau kita niat memang nak sambung, la mahallah lahu jumlah mausulah tu, maka bolehlah juga kita baca dengan lafaz yang kita baru ni pertikaikan, iaitu dengan al-hayyul qayyum. Tapi yang tak eloknya kita memperbahaskan sampai kata orang ni betul, orang ni salah, saya yang betul. Jadi dua-dua benda ni diterima pakai dan boleh dibaca. Dah ada perbahasan yang kita jelaskan. Dalilnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Thauban menyatakan bahawa kan Rasulullah SAW idza ansarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi bila selesai menunaikan salat, baginda akan beristighfar 3 kali. Begitulah kita lepas sembahyang beristighfar. Mungkin cara logiknya kita terfikir, kenapa lepas sembahyang, lepas mempersembahkan ibadah, kita perlu memohon ampun pada Allah. Istighfara maksudnya astaghfirullah, maksudnya saya memohon ampunan kepada Allah. Ghafara tu ampunan. Tambahan alif sin ta dalam bahasa Arab maknanya meminta. Istakhraja minta keluar. Isti'lam minta ilmu, minta tahu. Istighfar apa banyak lagi kita kalimah-kalimah yang kita gunakan. Jadi istisqa minta turun hujan. Jadi begitulah kalimah alif sin ta ni maksudnya minta ampunan ni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solat dilakukan 3 kali selepas solat, sebaik menyempurnakan salam. Kerana apa? Kerana begitulah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sedang menyembahnya. Memang kita telah menyempurnakan satu kefarduan, tapi jangan lupa bersama dengan kefarduan yang kita persembahkan mungkin ada cacat celanya, mungkin ada alpa lekanya. Sepatutnya kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untukmu ya Allah semua persembahan ibadah aku ni, tapi hati kita kosong dari ingat Allah, tidak khusyuk. Mungkin gerak-gerakan kita ada yang lalai, kurang tepat, bacaan kita tidak dihayati. Maka itu semua adalah satu benda-benda yang mencacatkan solat kita. Tak selayaknya kita menghadap Allah dengan wajah dan dada kita menghadap padanya, tapi hati kita kosong dari ingat padanya. Jadi inilah semua benda-benda yang melayakkan kita beristighfar. Melayakkan kita untuk beristighfar selepas daripada solat. Dan baginda Nabi SAW yang kita tahu, orang yang paling khusyuk dalam solat pun meninggalkan sunnah yang sebegini indah. Beradablah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi menyambung lagi antara sebutan zikir, kata Thauban, wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qila lil Auza'i wa huwa ahdu ruwati hadzal hadits kaifa al istighfar, qala naqulu astaghfirullah astaghfirullah. Maka selepas beristighfar, Nabi SAW juga menyebut zikir yang selalu kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Mungkin ada pertambahan sebab ada riwayat yang lain menyebut lebih panjang, begitulah. Seringkali saya sebut bahawa dalam mazhab Syafi'i ini selalunya zikir-zikir solat diambil yang paling indah. Maka kalau ada pertelingkahan sedikit lafaz atau penambahan sikit lafaz, kalau itu daripada mazhab kita, percayalah dia ada sandarannya, bukan saja suka-suka. Sebagaimana perbahasan kita dalam doa kunut dulu pun ada lafaz-lafaz yang asalnya tidak warid daripada hadis-hadis yang utama.
Tapi tetap ada sumbernya daripada sokongan-sokongan hadis yang lain. Tapi oleh kerana nak menjamin indahnya lafaz-lafaz itu, kesempurnaannya, maka digabungkan kumpulan-kumpulan hadis ini untuk merangkumkan lafaz-lafaz yang lebih indah. Yang popular kita baca hari ini kan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, itu tidak ada dalam lafaz ni. Fahayyina rabbana bisalam pun tak ada. Hidupkanlah kami ya Allah dengan kesejahteraan, dengan keselamatan. Itu doa. Jadi tidak mengapa kerana dia telah pun diputuskan oleh imam-imam mazhab yang muktabar dalam mazhab kita, maka dia wajar untuk kita amalkan. Seterusnya, zikir ketiga yang kita amalkan selepas sembahyang adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini lafaz yang paling popular yang selalu kita dengar di mana-mana masjid di negara kita Malaysia. Walaupun ada lafaz ni, ada yang tiada yuhyi wa yumit, ada yang pertambahan biadil khair pun ada. Tapi kita ambil lafaz yang paling biasa kita dengar, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan melainkan Allah, dialah yang maha tunggal, tidak ada sekutu baginya, untuknya segala kerajaan dan segala pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan dialah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka dalam ketetapan yang diputuskan oleh mazhab kita, ulama-ulama dalam mazhab kita, maka bacaan ini dibaca sebanyak 10 kali pada solat subuh dan maghrib. Pada solat selainnya, zuhur, isyak dan asar dibaca 3 kali. Ada juga periwayatan mengatakan asar dibaca 10 kali, tapi ia kurang popular. Maka pertahankanlah yang subuh dan maghrib 10 kali. Sebab apa? Ada hadis khusus berkenaan dengan perkara ini. Mari kita tengok hadisnya daripada Abdurrahman bin Ghanam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan ada juga hadis riwayat At-Tirmizi yang hampir semua sama. Riwayat Abu Daud juga begitu. Kita petik daripada riwayat Imam Ahmad, hadis bab keempat bernombor 227. Abdurrahman bin Ghanam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala qabla an yansarif wa yuthni rijlahu min salatil maghrib was subh. Jelas menyebut sesiapa yang menyebut sebelum dia beredar meninggalkan ruang solatnya dan masih lagi duduk dalam keadaan duduk solat selepas daripada solat maghrib dan subuh, lalu dia menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu lafaz lagi kata biadil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali. Lafaz ini diulang 10 kali, kutiba lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat, dicatatkan untuknya bagi setiap satu lafaz zikir ini 10 pahala. Artinya kalau 10 kali kita baca, setiap satu kali 10, maka 100 lah. Dapat 100 kebajikan digandakan. Wa muhiyat anhu 10 sayyi'at, dan setiap satu akan memadam 10 dosa. 10 kali kita ulang, 100 dosa kita dipadamkan. Rufi'a lahu 10 darajat, diangkatkan 10 darjat bagi setiap satu bacaan. Maka kita baca 10, diangkat 100 darjat ketinggian. Darjat apa ni? Dia tidak lain darjat kehambaan, darjat mesra kehambaan kita dengan Allah. Artinya bila mana Allah angkat darjat kita dengan zikir-zikir yang kita baca ni dengan penuh penghayatan, maka jiwa kita makin mesra untuk jadi hamba Allah, makin selesa nak beribadah. Kan dulu kita tak betah nak duduk semayang, lepas semayang nak semayang sunat. Hari ni dah boleh sikit. Dulu kan malah nak baca Quran. Hari ni dah selesa. Itu yang maksud diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pangkat kerja kita, kerja kerajaan ke kerja company mana-mana, tak. Bukan angkat darjat tu. Darjat ni darjat kehambaan yang sangat kita harapkan agar kita selesa jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kanat hizan min kulli makruh, dan semua ini zikir yang 10 ini akan menjadi pembenteng kita daripada semua benda yang kita tak suka. Wa hirzan minasyaitanir rajim, dan juga benteng daripada syaitan yang terkutuk. Walam yahilla li dzambin yudriku illa syirk, tidak ada dosa yang akan membinasakannya pada hari itu kecuali syirik. Artinya Allah boleh lagi nak merahmati kita, mengampuni kita kecuali dosa syirik lah. Dengan zikir mentauhidkan Allah. Sebab zikir ni la ilaha illallah wahdah, zikir tauhid, zikir yang afdal zikri la ilaha illallah, zikir yang paling besar fadilatnya dan juga darajatnya adalah zikir
afdal zikri itulah la ilaha illallah, dan inilah permulaan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kana min afdalin nas amalan illa rajulan yafdhuluhu wa yaqulu afdal mimma qal. Maka dia dikira daripada kalangan hamba-hamba Allah yang paling baik amalannya pada hari itu, kecuali ada orang lain yang juga beramal dengan amalan yang sama ataupun lebih baik daripada apa yang dia perkatakan itu. Jadi zikir ni zikir besar, sebab zikir tauhid sebenarnya. Zikir mengaku yuhyi wa yumiit, yang menentukan hidup mati dialah, kan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Zikir akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini asas kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW bagi syarat zikir ini. Pertamanya waktu subuh dan maghrib. Yang kedua sebelum bangun, dan kedudukan kita jangan diubah. Wa yuthni rijlahu min salatil maghrib. Sebab tu ada ulama mengatakan bila wa yuthni rijlahu tu melipat kedua-dua kakinya, itu artinya masih duduk dalam tahiyat akhir. Sebab tu perasan tak, kalau kita tengok dulu imam-imam di kampung, bila mana lepas sembahyang, dia tak akan berpindah kedudukan, bersila dan sebagainya, melainkan lepas Allahumma antas salam. Sebab apa? Bukan saja sebab ada hadis. Kita ingat style, bukan. Dia bukan style, tapi sebab doa ni bersyarat. Yang kita kaji kenapa kenapa agaknya kena syarat. Okey, kita lepas main kita dah istighfar 3 kali. Lepas tu kita dah baca zikir ini. Biasanya kita akan terus baca dengan zikir inilah. Maka zikir ini mengambil masa agak lama, sebab dia baca 10 kali pada maghrib dan subuh. Tapi syaratnya masih duduk tahiyat akhir. Sebab dia memanglah bagi orang yang boleh buat lah. Ada orang memang kaki dah gaut, dah tak boleh buat apa dah. Ada orang memang duduk berlipat gitu dengan kemampuan dia dah tak ada, kaki dah sakit ataupun badan dah berat sangat, maka dia tak mampu. Itu dia dengan Tuhan lah. Bagi mereka yang selesa, masih tak ada keuturan, maka pertahankanlah. Ini menunjukkan bahawa kita duduk bersimpuh dalam bentuk solat, itu menunjukkan tanda selesa kita dengan Allah, kan? Betahnya kita duduk bersimpuh di hadapan Allah. Ada orang duduk kejap nak bangun, maknanya dia tak selesa lah. Sebab tu Nabi beri syarat ini, masih duduk dalam bentuk tahiyat dan menyempurnakan 10 kali zikir, maka dapatlah semua janji-janji Nabi SAW, iaitu pahala 100, dosa terampun 100, angkat darjah kehambahan kita 100, dipelihara daripada benda-benda yang terkutuk, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga daripada hasutan syaitan. Dan hari itu kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak akan binasa kita kecuali dengan satu kerja syirik yang kita lakukan. Dan kita di kalangan hamba Allah yang istimewa, yang hebat, kecuali ada orang yang beramal lebih daripada zikir ini. Dan inilah dia. Dalam agama kita memang ada targhib, benda-benda yang merangsang kita untuk kita berbuat. Bukan kita tak ikhlas, tapi ini tawaran dari Allah. Bila benda yang Allah tawarkan kita kejar, maka kita akan kejar, mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Seorang ibu bawa gula-gula kat tangan, maka anak bekerja gula tu supaya mendekati ibunya. Begitulah tamsilannya. Kita bila tawaran dari Allah kita kejar, jangan kita kata orang tu tak ikhlas. Tak, sebab dia datang dari sisi Allah, maka itulah dia. Cara Allah Subhanahu Wa Taala memesrakan hamba-Nya dengannya, supaya ialah orang-orang yang belum sampai peringkat ihsan, ta'budallah ka'annaka tarah, beribadah seolah nampak Allah, tak mungkin terus dapat nak ikhlas, melainkan dia dipujuk dengan fadilat-fadilat, dengan kurniaan-kurniaan yang sebegini. Maka apatah lagi kita perlukan keampunan, kita perlukan ganjaran pahala, kita perlukan Allah ni beri kita kesesaan untuk jadi hamba-Nya. Maka amalkanlah 10 kali subuh dan maghrib. Dan kaki jangan tukar lagi, jangan duduk bersila, jangan tukar bentuk lain, duduklah tahiyat akhir itu, bertahanlah. Dan zikir ini juga disunatkan dibaca pada solat-solat yang lain. Begitulah. Maka daripada Warrad Katibul Mughirah anna Wa'ah kataba ila al-Mughirah an iktub ilayya bi hadithin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis yang diriwayatkan daripada An-Nasa'i, cerita bahawa Warrad, tukang tulis Al-Mughirah, bahawa Muawiyah ketika jadi khalifah minta kepada Mughirah, seorang sahabat yang agak senior, minta tinggalkan, tuliskan apa pesanan Nabi yang kau masih ingat pada aku untuk aku amalkan.
Ya, fakataba ilahil Mughirah, maka Mughirah pun tulislah sesuatu pesanan yang merupakan hadis Nabi kepada Muawiyah. Apa pesannya? Inni sami'tuhu yaqulu inda insirafihi minas salah, sesungguhnya aku dengar daripada mulut baginda ketika mana selesai daripada sembahyang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir thalatha marrat. Mughirah kata, aku dengar Rasulullah baca zikir yang ini kita baca ni, ya, lepas sembahyang 3 kali. Sebab itulah dirumuskan, bila ada yang umumnya sekurang-kurangnya 3 kali, tapi kerana ada hadis khususnya menyebut tentang subuh dan maghrib 10 kali, sebab itulah ya, angka itu dijadikan rujukan yang diamalkan. Jadi kita hormatilah. Kalau kita jadi imam yang baru, ya, datang ke tempat yang baru, dah jadi amalan di kampung tu mengamalkan 10 dan 3 ni, kita teruskanlah, kerana mereka beramal dengan ada sandaran. Cuma kadang-kadang kita ingat itu style, suka-suka. Tak, ya, amalan kita ada rujukan, ya, bukan saja-saja kita suka amalkan satu benda tu ikut apa-apa yang diwarisi tanpa ada rujukan. Seterusnya, ya, itu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan nasihat saya, memanglah kadang-kadang ada ulama bila mana ada yang sahih, dia kata tak ada yuhyi wa yumit. Jadi, ya, tuan-tuan bila datang ke satu tempat jadi imam, tuan-tuan hormatilah suasana keharmonian tu. Itu je. Ya, kalau dah orang kampung tu baca yuhyi wa yumit, tak payahlah kita pegang pada yang sahih. Tak ada yuhyi wa yumit, kita pun tak baca. Ya, kalau nak baca pula, saya ni pegang hadis riwayat Imam Ahmad kata ada biadikal khair atau biadikal khair. Payah orang kampung nak sebut. Kita ni orang Melayu, zikir tu pun alhamdulillah kalau boleh hafal. Jadi kalau nak memprogramkan benda yang baru, susah tuan-tuan. Tujuan berzikir beramai ini adalah untuk mengajak dan mengajar. Jadi jadilah imam-imam yang beri keselesaan, ya, dengan niat nak mengajar. Dan zikir tu saya pesan sangat agar dibaca dengan tenang, ya, dibaca dengan suara yang tak terlalu tinggi, tapi sebutannya jelas supaya ada anak-anak yang muda, ya, atau orang-orang yang baru datang ke masjid untuk belajar, mendengar zikir-zikir yang untuk diamalkan sama, maka dia pun tahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ha tu sebut dengan ha. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu. Bukan baca laju. Kuatlah tu la ilaha illallah, habislah. Tidak ada nilai apa-apa zikir berjemaah begitu. Sebab, ya, salah satu daripada syarat untuk zikir baca kuat adalah kerana apa? Untuk ta'lim menas, untuk mengajar orang ramai berzikir. Kalau hanya sekadar nak menjerit, nak melaungkan suara tapi tak jelas, maka tidak ada tujuan lagi, tidak ada, ya, alasan lagi kenapa zikir itu nak dibaca dengan kuat. Elok dibaca dengan perlahan. Seterusnya zikir yang keempat, selepas istighfar, selepas Allahumma anta salam, selepas, ya, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahawa Nabi SAW juga meninggalkan satu zikir yang kita baca, iaitu Allahumma ajirni minan nar. Ya, Allahumma ajirni minan nar. Bacaannya tanpa mat, tu jangan dimatkan. Ada setengah pula kita dengar Allahumma ajirni minan nar. Ya, tak perlu. Ya, ajirni, atau kalau jamak dibaca dengan ajirna. Ya, ramai ajirna, Allahumma ajirna minan nar. Sebab tu, ya, guru saya pun pesan, kata dia, doa ni kalau yang memang solat berjemaah baca dia dengan jamak je. Ya, memang lafaz daripada Nabi tu ajirni. Ya, tapi ajirna ni masuk kami tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang kita sembahyang berdua, bertiga, kita kena niat ajirna kami. Itu maksudnya isi saya sama, anak saya sama, cucu saya nanti, ya, mak ayah saya juga, kami lah tu. Jadi begitu. Di samping yang bersama bersembahyang dengan kita, zikir ni nak baca banyak kali, berapa kali pula? Zikir ni pun ada speciality angkanya. Pada subuh dan maghrib baca 7, tuan-tuan. Dan pada maghrib, selain pada itu baca dengan 3. Mana rujukannya? Ada hadisnya. Ya, ini lagi jelas Nabi SAW sebut angka 7 ni. An Muslim Al-Harith At-Tamimi, daripada Muslim bin Al-Harith At-Tamimi berkata, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqal, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah berbisik-bisik kepada beliau, ya, seraya berkata, ya, dia cakap sirrah, asarra ni bercakap tapi bisik je ni perlahan. Ni lepas sembahyang buat macam ni. Macam itulah Nabi kata. Apa kata Nabi? Faqala idzan sarafta, bila tu kamu seorang, bila kamu dah selesai sembahyang, kita Nabi, min salatil maghrib,
Selepas sembahyang maghrib, faqul, maka sebut begini, Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Ya Allah, ya, jirankan aku atau jauhkan aku, sisihkan aku daripada neraka 7 kali. Jelas Nabi sebut. Nabi sebut 7 marrat, 7 kali. Dan Nabi bagi explanation, penjelasan kenapa kena baca 7 kali. Ya, fa innaka idza qulta dzalik, ya, dan sesungguhnya kalau nanti kamu dah sebut begitu, thumma mitta fi lailatik, kemudian kamu mati pada malam itu, kutiba laka jiwarun minha, dicatat untuk kamu tersisih daripada neraka. Tuan-tuan, ini janji Nabi SAW. Nabi sambung lagi, wa idza sallaita subha, begitu juga bila mana kamu nanti sembahyang subuh. Nabi kata faqul kadzalik, sebut juga macam tu. Maksudnya sebut juga 7 kali. Jadi Pak Imam kena tahu ni hadis ni. Jadi bukan apa, bukan style tu. Maghrib baca 7, subuh baca 7, tak, ada hadisnya. Yang lain baca 3 sebab apa? Ada hadisnya. Fa innaka idza mitta fi yaumika, kenapa kalau kamu nanti mati pada hari siangmu, kutiba laka jiwarun minha, akan dicatatkan untuk kamu juga, ya, tersisih jauh daripada neraka. Jadi rupanya bacaan maghrib untuk protection malam, ya, minta perlindungan pada waktu malam, tersisih jauh daripada neraka. Bila sembahyang subuh pula, sepanjang siang tu menjadi pelindung kita. Kalau kita mati dalam keadaan bermohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah doa ni jadi pendinding terus. Ya, tuan-tuan kena faham, bila Nabi ajar kita satu doa, nanti hati kita juga akan terbentuk untuk menjauhi sifat-sifat ahli neraka, perangai-perangai neraka, kelakuan ahli neraka. Dah doa tadi, maka dengan itulah dibimbing. Ya, bukan bila baca doa lepas tu jadi hantu, jadi pelesik, jadi setan pun tak apa. Tak apa, pagi tadi saya dah sembahyang baca subuh 3 kali, tak apa, buat apa pun insya-Allah selamat ke? Tak. Ya, doa ni bersama dengan hati, bersama dengan malaikat yang mengawasi kita. Maka ya, dia ada reminder, ada hati yang siasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa yang telah pun kita baca. Jadi Nabi pesan 7 subuh untuk protect sepanjang siang, dan 7 maghrib untuk protect sepanjang malam. Kalau berlaku ajal kita, maka Rasulullah janji bahawa itu semua akan jadi benteng, ya, yang menyisihkan kita dari azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun begitu, Nabi SAW berbisik kepada Muslim bin Al-Harith At-Tamimi, tapi dia telah berkongsi pada kita. Ya, jadi pesan-pesan Nabi SAW ni telah pun dikongsikan oleh para sahabat, maka kita perlulah baca. Ya. Perlu diambil perhatian bahawa tiada nas yang menunjukkan zikir ini surat dibaca pada fardu yang lain. Ya. Solat fardu yang lain Nabi tak sebut pun. Tapi ada kalimah umum, ya, ataupun hadis yang umum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah menyebut begini. Imam Al-Hakim meriwayatkan bahawa Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallahu al-jannata thalathan, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, wa man ta'awwadha billahi minan nari thalathan, qalatin naru Allahumma a'idhhu minan nar. Ada hadis umum yang menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memohon kepada Allah untuk masuk syurga 3 kali, maka syurga akan merayu pada Allah, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Ya. Wa man ta'awwadha billahi minan nari thalathan, dan siapa yang mohon berlindung dengan Allah daripada neraka ni 3 kali. Allahumma ajirna minan nar 3 kali. Tu mohon berlindung tu. Ya, qalatin nar, maka neraka akan bersuara begini, Allahumma a'idhhu minan nar. Allahumma a'idhhu minan nar, ya Allah, jauhkanlah dia, sisihkanlah dia daripada neraka. Jadi oleh kerana itu, yang ulama meruskan, oleh kerana yang 7 tu memang jelas subuh dengan maghrib, maka pada waktu yang lain tak ada nas yang secara khusus, cuma ada nas umum, maka kita sebutlah. Ya, programkan, maka itu diprogramkan pada selain subuh, iaitu zuhur, asar dan isyak, kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nanti neraka akan doa, ya Allah, jangan bagi dia masuk neraka. Jadi semuanya ada sandaran, ya. Sebab tu kita bawakan semua perkara ni malam ni supaya kita tahu apa yang kita amalkan ni bukan kosong, bukan saja-saja, bukan tak ada, ya, sandarannya. Dan begitulah ada ulama menjelaskan pula,
Ya, Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menyebut wa ujibu bi annahu khusus thalathu fi hadzal hadis li anna awal maratibil kathrah, dikhususkan dengan 3 ni kerana apa? Dalam kaedah bahasa Arab bahawa 3 ni permulaan kepada banyak. Bahasa Arab dia panggil plural ni bila 3. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu 2 pun dah jadi jamak, dah jadi plural kan. Ali dan Ahmad berkawan baik, mereka tinggal sekampung. Bahasa Arab tak, Ali, Ahmad, ya, belum lagi mereka, huma mereka, dia 2 orang. Tapi bila Ali, Ahmad dengan Mustafa, barulah hum, baru 3. Barulah mereka, ya, yaskununa fi qaryatin wahidah, mereka semua tinggal di satu kampung. Begitu bahasa Arab, 3 sekurang-kurangnya banyak. Baru cukup sekurang-kurang banyak. Wasabu fi ghairiha li anha maratibul kathrah fi nihayah fil kathrah li shimal al aqal jama' min al afrad wa aqal jama' min al azwaj. Sebab apa 4 pula dicampur? Sebab 4 ni permulaan banyak bagi angka genap. Jadi 3 campur 4 dia jadi kesempurnaan banyak pada bilangan permulaan banyak, awal banyak pada bilangan ganjil dan permulaan banyak pada bilangan genap. 4 dan 7. Sebab tu popular sangat angka 7 ni. Sebab tu, ya, artinya bila mana kita memulakan apa-apa amalan atau melengkapkan apa-apa bilangan amalan pada 7 ni, dia dikira banyak pada bilangan ganjil dan lengkap banyak pada bilangan genap. Itulah rahsia angka 7. Ya, tuan-tuan. Jadi apa-apa kalau kita cukupkan 7 itu merupakan satu kesempurnaan yang diperakukan oleh ulama agama kita. Okey, selesai. Malah kalau kita tunjuk, ya, Ustaz Muhammad Hidir Hussein, ya, penyusun kita ini pula menyebut bahawa dalam Al-Quran Allah pernah sebut tentang neraka, ya, yang berpintu 7. Ya, ini jelas bila kita tengok dalam surah Al-Hijr ayat 44. Surah Al-Hijr merupakan surah yang ke-15. Ya, surah yang ke-15 ayatnya 44, ayat yang ke-44 Allah sebut laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maqsum. Ya, neraka itu mempunyai 7 pintu. Dan bagi setiap pintu itu, ya, ada bahagian-bahagian yang tertentu, ya, yang dibahagi-bahagikan dari kalangan mereka yang sesat dan menyesatkan itu. Jadi neraka pintu besarnya ada 7, jelas Allah sebut dalam surah Al-Hijr ini. Jadi bila mana kita sebut Allahumma ajirna minan nar, 1, seolah kita tutup satu pintu. Ya, Allahumma ajirna minan nar, 2, Allahumma ajirna minan nar, 3, Allahumma ajirna minan nar. Dan itu pun sebenarnya ilmunya itulah penjiwaan dan penghayatan zikir kita. Jadi jangan baca zikir tapi tak tahu apa-apa. Jangan baca zikir tapi tak faham apa. Ada orang baca Allahumma ajirna minan nar sampai hari ini, dalam bacaan tak betul, maksudnya pun tak tahu apa. Nyanyi bang. Ya, kita minta kena tahulah apa yang kita minta. Dan paling cantik kita hayati ceritanya. Oh, neraka ada pintunya 7. Bila kita baca 7 kali, kita niatkan semuanya kita tersisih daripada 7 pintu itu. Ya, sesuai dengan surah Al-Hijr, ya, surah yang ke-15 ayat 44 Allah kata ada 7 pintu laha sab'atu abwab. Ya, neraka ni ada 7 pintu. Begitulah penjiwaan zikir-zikir dalam solat ni. Sebab apa kita nak bawa bila mana kita berdoa merayu pada Allah tu bukan dengan nada yang kosong. Ya, sebab tu kadang-kadang bila mana tak faham, bila mana tak ada ilmu, bila mana tak tahu apa cerita zikir, kadang-kadang sambil zikir minta jauh neraka pun kita sengih kat kawan, cuit perut kawan. Ya, angkat kening kat kawan sambil tengok handphone. Allahu Akbar. Ya, jadi sebenarnya waktu lepas sembahyang, waktu berzikir ni masih bersama dengan Tuhan, ya. Masih merayu, meminta, menagih sesuatu yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tolong pastikan zikir-zikir yang kita amalkan selepas sembahyang ni penuh penghayatan, penuh rasa, penuh penjiwaan. Ya. Kemudian kita nak bahaskan satu benda yang dekat dengan kita. Zikir ni macam mana lepas sembahyang? Boleh baca kuat ke tak? Isyak pukul apa ni? Sikit lagi lah saya bahaskan dengan kita tutup. Ya, zikir ni sebenarnya asal hukumnya lepas sembahyang baca perlahan ni tuan-tuan. Tak boleh baca kuat. Asal hukumnya tak boleh baca kuat. Ya. Dan kalau kita tengok dalam Fathul Mu'in juga disebut, pengarang sebut disunatkan baca zikir dan berdoa dengan suara perlahan selepas solat. Ya. Jadi jelas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan begitu.
Nabi SAW ketika mana melihat para sahabat berjalan dan berzikir dengan kuat, ya, di satu lembah, Rasulullah pernah tegur, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Ya, wahai sekalian manusia, hendaklah kamu berhenti daripada meninggikan suara kamu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kamu bukan berdoa merayu kepada Tuhan yang peka, yang tak nampak. Innahu ma'akum, dia bersama kamu. Innahu sami'un qarib, dia Tuhan yang maha mendengar lagi maha dekat. Tabarakasmuhu, maha berkat, maha banyak kebaikan namanya. Wa ta'ala jadduhu, ya, dan maha tinggi kedudukannya. Itu asal hukumnya, ya. Tapi sebenarnya keharusan itu berlaku bila mana Imam Syafi'i pernah merumuskan bahawa, ya, mengangkat suara. Kita tengok dalam Imam Syafi'i kata, saya mengira bahawa Nabi SAW menyaringkan sedikit suaranya supaya orang ramai dapat mempelajari cara berzikir daripadanya. Itu asalnya. Jadi kadang-kadang para sahabat dia tengok Rasulullah selepas sembahyang kan, ya, dan kadang-kadang nak tahu Rasulullah baca apa, maka Rasulullah kuatkan sedikit suaranya. Bila kuatkan sedikit suara, yang itu kita, yang kerana Rasulullah angkat suara, itulah para sahabat dengar dan para sahabat wariskan kepada kita. Ya, jadi sebab itulah kita mengatakan bahawa berzikir dengan kuat ini hanya dengan tujuan satu je, ta'limun nas, nak mengajar manusia macam mana zikir lepas sembahyang. Ya, tetapi ada satu benda yang sangat penting, iaitu jangan sampai bacaan zikir kita ni mengganggu orang yang sedang menyempurnakan solat. Ya, oleh kerana zikir ni asalnya bacaan perlahan, dan kita jadi budaya dalam kehidupan kita ini baca kuat. Bukan tak boleh, memang disebut keharusan itu, ya, tetapi tetap kena dengan batas yang, ya, dikawal. Ada SOP dia jugalah. Pertama sekali, ya, kalau ada keperluan untuk mengajar manusia, ada anak-anak muda, ada anak-anak yang baru, ada orang baru datang masjid, jadi kita baca pun astaghfirullahalazim, jelas. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, tapi bila ada orang sembahyang, kita tampak ada orang jemaah yang tengah sembahyang, kita perlahankan sikit, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitulah, ya, zikir perlulah diselaraskan dengan realiti jemaah yang berada di masjid, bukan standard, ya, asal lepas sembahyang kita renggah ikut kuat kita. Ada orang tengah sembahyang masbuk ke apa, kita tak kira lah, kita bantai la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu. Ingat, tashwis al-musallin haram, mengganggu orang tu tengah buat amalan fardu, buat sembahyang yang wajib atasnya kepada Tuhannya, menghadap Tuhannya, kita buat benda sunat, mengganggu dia, haram hukumnya. Jadi benda inilah yang perlu, ya, diteliti, difahami oleh setiap, ya, imam dan makmum, agar dia memberi hak dan keutamaan kepada orang-orang yang sedang menunaikan sembahyang fardu berbanding pada zikir sunat selepas sembahyang ni. Namun, ya, tidaklah menjadi haram, benda yang haram, yang dilarang kalau dia nak menyempurnakan zikir kuat, andai kiranya tidak ada orang yang sedang sembahyang. Jadi hak itu kena diutamakan kepada orang yang sedang menyempurnakan solat. Moga-moga kita dapat, ya, sedikit panduan dan juga penjelasan daripada apa yang kita bincangkan malam ini, dan semoga, ya, zikir dan wirid selepas sembahyang kita adalah zikir yang penuh dengan ilmu, kefahaman dan cara yang betul, dan semoga apa yang kita lakukan ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ya, terima kasih ke atas semua yang bersama pada ruang hari ini. Moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang akhirnya kita tutup dengan sikit doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bizil jabarut واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا هذا الوباء والداء إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bermaaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.